Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Haji Nordin bin Kohir, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu. Yang berusaha Encik Razami bin Ramli, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Encik Zufi bin Abdul Majid, Guru Penolong Kanan Hal Ihwal Murid. Yang berusaha Puan Zaimaniza binti Zainuddin, Guru Penolong Kanan Core Curriculum. Seterusnya, rakan-rakan guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Kayu dibelah di tepi paya, sampai di baruh gelap gelita, lahirnya Rasulullah membawa cahaya menerangi seluruh alam semesta. Sampai di baruh gelap gelita, suram cahayanya di rumah bonda, menerangi seluruh alam semesta dengan berkatnya kelahiran baginda. Sesungguhnya kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang merupakan khatimul anbiya dinanti-nantikan oleh sekalian makhluk. Kelahiran baginda membawa sinar cahaya yang menerangi kegelapan jahiliyah. Baginda memandu hati dan jiwa dengan menjunjung Islam sebagai penunjuk arahnya. Justru sambutan Maulid Rasul 1443 Hijrah ini merupakan satu pembuktian cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW yang tidak berbelah bahagi selain mengamalkan sunnah baginda dan menjadikan Rasulullah sebagai idola sepanjang zaman. Bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, justru majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadli bin Abdul Razak bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت عزيز الجليل. Sesungguhnya kami menadah tangan padamu ya Allah bersempena majlis Maulid Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu bagi merafatkan kesyukuran dan pujian terhadapmu atas kurniaan nikmatmu yang tidak terhingga. Allahumma anta hasibul jalil. Sesungguhnya di tanganmu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Justru berkatilah majlis kami ini. Kau jadikanlah segala usaha kami di sekolah ini sebagai ibadah yang engkau redai. Terimalah segala usaha kami itu sebagai amal ibadah yang engkau berkati. Rahmatilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Hiasilah diri kami serta serikanlah hidup kami dengan kemuliaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muliakanlah kami dengan cara hidup baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, peliharalah kami daripada melakukan penghinaan dan pendustaan terhadap Nabi akhir zaman. Kurniakanlah kepada kami kekuatan dan keazaman untuk mengamalkan sunnah Rasulmu dalam kehidupan. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Jadikanlah majlis sambutan Maulid Nabi sebagai majlis ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami dan meningkatkan amaliyah kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yattabi'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadli bin Abdul Razak atas bacaan doa itu tadi. Sudilah Tuan tampil ke depan menyambut salam. Sudilah Tuan beri ucapan pemanis kalam. Majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Nordin bin Kohir, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu, untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam satu keluarga. Yang berusaha Encik Razami bin Ramli, penolong kanan pentadbiran, Puan Zaimaniza binti Zainuddin, penolong kanan co-curriculum, dan Cik Zufi bin Abdul Majid, guru penolong kanan hal ehwal murid. Seterusnya, guru-guru, ibu bapa, dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya amat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah perkenannya dapatlah kita bersama dalam majlis penutupan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan 221 Masihi. Majlis ini dianjurkan sebagai medium untuk meningkatkan kefahaman Islam seluruh warga SK Kampung Ceras Baharu. Selain menjana kecintaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia sekalian, membesarkan Maulidur Rasul samalah seperti kita membesarkan Islam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama simbol bagi agama Islam. Saya memetik ungkapan Imam Mutawalli Sya'rawi yang telah menulis di dalam kitab beliau Ma'idat al-Fikr al-Islamiyah. Jika setiap kejadian yang tidak bernyawa sekalipun bergembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dan semua tumbuh-tumbuhan pun bergembira, malahan semua binatang pun bergembira, dan semua malaikat pun bergembira, dan semua jin Islam bergembira di atas kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu menghalang kami daripada bergembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kelahiran dan perutusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu nikmat dan rahmat kepada seluruh alam. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Justru itu, kita selaku ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar untuk sentiasa mengenang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Hasil perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan para sahabat baginda, maka kita dapat
mengecapi nikmat iman dan Islam pada hari ini. Saya ingin menarik perhatian kepada seluruh pewaris generasi masa hadapan yang berada di hadapan saya ketika ini. Dengan beberapa fenomena keruntuhan jiwa dan akhlak masyarakat Melayu Muslim mutakhir ini membuktikan keruntuhan jati diri Muslim di dalam negara kita. Justru apa yang saya harapkan ialah agar penganjuran sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah pada kali ini akan mengetuk rasa kesedaran kita agar sentiasa berusaha memperbaiki akhlak dan meneguhkan jati diri sebagai seorang Muslim bagi menempuh arus kehidupan di dunia yang sementara ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua digolongkan di dalam golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan. Sahabat bertanya, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang mentaatiku, masuklah dia ke dalam syurga. Barang siapa yang mengingkariku, maka sesungguhnya dia enggan masuk ke dalam syurga. Sidang hadirin yang berbahagia, jauh perjalanan, luas pemandangan, mencari ilmu, merungkai rahsia. Muhammad Rasul, Nabi junjungan, menjadi teladan umat manusia. Rasulullah utusan mulia, kisah hidupnya penuh cabaran, menyebar Islam seantero dunia, membawa kita cahaya kebenaran. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Haji Nordin bin Kohir atas ucapan itu tadi. Sekarang, marilah sama-sama kita dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 107 yang akan dibacakan oleh Muhammad Fudail bin Al-Maghribi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, begitulah tadi alunan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Muhammad Fudail bin Al-Maghribi. Terima kasih diucapkan. Penonton yang dirahmati sekalian, sebelum kita mendengar ceramah oleh tuan penceramah kita, izinkan saya membacakan serba sedikit biodata beliau. Nama penuh beliau ialah Hafizi bin Miskam. Beliau pernah bertugas pada tahun 2006 sehingga April 2010 sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Luar, Batu Pahat, Johor. Kemudian pada Mei 2010 hingga kini beliau bertugas pula sebagai penolong pengarah sektor dasar pentaksiran Lembaga Peperiksaan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau juga memperolehi ijazah sarjana muda pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ceramah oleh penceramah jemputan kita. Suka Ustazah ingatkan agar murid-murid memberikan sepenuh perhatian agar ilmu yang bakal disampaikan nanti dapat kita hayati dan mengambil manfaat bersama. Seterusnya juga dapat memudahkan murid-murid untuk menjawab soalan kuis yang akan diberikan nanti. Sehubungan dengan itu, majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hafizi bin Miskam untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Rasulullah sebagai contoh tauladan ummah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusia Guru Besar SK Kampung Ceras Baharu Tuan Haji Nordin bin Qahir, yang berusaha Guru Penolong Kandan Pentadbiran, yang berusaha Guru Penolong Kandan HAM, yang berusaha Guru Penolong Kandan Core Curriculum, yang berusaha YDP PIBG SK Kampung Ceras Baharu serta jawatan kuasanya, yang dihormati lagi dikasihi guru-guru SK Kampung Ceras Baharu, yang dihormati anggota kumpulan pelaksana SK Kampung Ceras Baharu, yang dihormati para ibu bapa, para ilmuwan-ilmuwan dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dan yang dikasihi anak-anak SK Kampung Ceras Baharu. Terima kasih kepada pihak SK Kampung Ceras Baharu kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu bersama tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukanlah seorang pakar atau mahir dan bukannya seorang penceramah yang hebat seperti selebriti TV, seperti Ustaz Syed Muhammad Nur Isam, Tuan Padang Al-Idrus, Datuk Badli Shah dan yang lain lah. Tapi sekadar berkongsi dengan tuan-tuan dan juga puan-puan tentang tajuk kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya akan cuba sampaikan dengan cara yang terbaik dan diharap ini dapat memberikan satu manfaat dan pengajaran yang terbaik, terutama untuk anak-anak kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak sekalian, pada hari ini saya akan berkongsikan satu tajuk, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan ummah. Saya akan berkongsi mengenai kepribadian baginda yang mungkin boleh dijadikan sebagai tauladan kepada diri saya, khususnya tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekalian. Sebelum kita pergi jauh, adalah eloknya
kita mengenali siapa itu Rasul kita. Anak-anak kenal ke dengan Rasul kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak biasanya jika ada guru baru yang masuk ke dalam kelas yang anak-anak tak kenal, okey, biasanya guru baru ini akan memperkenalkan diri mereka. Dan selepas itu dia pula minta anak-anak untuk memperkenalkan diri anak-anak kepada guru-guru. Itulah. Jadi kalau anak-anak, tuan-tuan dan juga puan-puan tidak mengenali siapa yang saya akan bercakap, jadi rasanya tidak lengkaplah. Jadi saya akan bercerita mengenai biodata, okey, sedikit tentang Rasul kita insya-Allah. Okey. Jadi begitu jugalah dalam mengenali junjungan kita ini, siapa Rasul kita atau Rasul yang terakhir. Tak ada Rasul dah selepas baginda. Kalau ada itu pun adalah tipulah, dusta. Jadi Rasul kita ini iaitu Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Okey, jangan pula ada sesiapa yang mengaku selepas ini ada Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Sebelum saya bercerita lebih panjang atau berkongsi lebih panjang, saya ingin berkongsikan ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Muhammad ni menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita adalah Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Namanya Muhammad. Surah firman ini adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang saya bacakan tadi, menyatakan bahawa kami, maksudnya Allah mengutuskan engkau wahai Muhammad, okey, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maksudnya bila turunnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi ini, dia ada menurunkan satu rahmat kepada kita semua, pada umatnya. Jadi apa rahmat dibawa tu? Rahmat dibawa adalah Islam lah, ya, Islam, yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey. Siapa Muhammad ni? Siapa Muhammad ni? Kita kena kenal, tuan-tuan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenalkan, kita memperkenalkan Muhammad ini siapa. Okey. Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Inilah susul garur dia. Macam saya Hafizi bin Miskam bin Abdul Manan. Itu saya punya atuk dan sebagainya. Jadi Muhammad bin Abdullah bapa kepada Nabi Muhammad, dan Abdul Muttalib adalah datuk kepada Nabi Muhammad, dan Hashim adalah kita panggil apa kalau dah pangkat selepas datuk tu, itulah. Okey. Nama gelaran lain. Nabi Muhammad ni ada banyak nama gelaran-gelaran yang diberikan kepada baginda. Antaranya Al-Amin, Al-Amin, As-Sadiq, Rasul Allah, dan Abu Al-Qasim. Al-Amin ni maksudnya, kenapa dia bagi gelaran Al-Amin? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menipu. Sentiasa bercakap benar. Itu kenapa digelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Okey. Dan baginda lahir pada subuh Isnin 12 Rabiul Awal, okey, tahun gajah. Sempena peristiwa tentera gajah Abraha yang menyerang kota Kaabah. Peristiwa Nabi lahir pada peristiwa tersebutlah. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad ni adalah satu rasul daripada Allah SWT. Dan ketika kelahirannya, anak-anak ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada beberapa peristiwa yang berlaku, peristiwa pelik atau peristiwa yang luar biasa. Antaranya yang saya nak sebutkan di sini adalah di negeri Parsi, kelahiran Muhammad bin Abdullah itu telah memadamkan api-api keramat kaum Majusi di kuil-kuil yang selama 1000 tahun tidak terpadam semenjak ia dihidupkan. Maksudnya ini adalah satu tanda, tanda bahawa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat, rahmat ke seluruh alam, dan akan membawa kepada satu cahaya kebenaran, daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran. Itu salah satu peristiwa lah yang berlaku. Okey, yang apabila kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak, tapi nak bercerita nanti masa kita tidak banyak, jadi saya terpaksa
ambil poin-poin tertentu saja atau poin-poin yang penting untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dilahirkan ni, adakah ada cahaya-cahaya yang mati atau api-api terpadam? Tak, biasanya kalau ada pun blackout lah, lampu elektrik mati dan sebagainya. Jadi tapi yang ini satu api keramat kaum Majusi, 1000 tahun tak terpadam. Jadi bila kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya terpadam. Jadi menandakan sesuatu. Okey. Tempat lahir di rumah Abu Talib, Mekah Al-Mukarramah. Okey. Dan nama bapanya ada Abdullah bin Abu Muttalib bin Hashim. Tuan-tuan dan puan-puan, bapanya meninggal setelah ketika Nabi Muhammad dalam kandungan lagi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia adalah anak yatim piatu bila dilahirkan kerana ketiadaan bapanya. Jadi dia adalah anak yatim piatu. Okey, anak yatim. Okey. Nama ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Okey. Cumanya tuan-tuan dan puan, saya nak bercerita juga di sini pasal tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan. Dimaklumkan bahawa apabila Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Arab ni biasanya ni akan menyusukan anak ini ataupun terpanggil sebagai ibu susuan. Ibu susuan. Diambil salah satu ibu susuannya ialah Halimah As-Sa'diyah, dan dia telah dibawa ke kampung Halimah As-Sa'diyah ni. Dan antara tanda-tanda yang berlaku apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah, ketika dibawa ke kampung Halimah As-Sa'diyah ni, tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak sekalian, ketika itu berlaku musim kemarau. Okey, berlaku musim kemarau. Tetapi apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Okey, apabila Halimah ini menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku benda-benda ajaib. Antaranya adalah pertamanya binatang-binatang peliharaan Halimah ni dia keluar susu. Biasanya bila zaman musim kemarau ini, binatang-binatang ini tidak boleh mengeluarkan susu yang banyak. Okey, sebab panas, cuaca panas. Okey, tapi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Halimah ini, dia memberikan satu barakah kepada Halimah ini, mana binatang-binatang peliharaan Halimah ini boleh mengeluarkan susu dengan banyak. Dan itu yang pertama. Yang kedua ialah apabila tanaman-tanaman di rumah Halimah ini, Halimah As-Sa'diyah ini boleh subur dan menghijau berbanding dengan tanah-tanah yang ada di sekeliling rumahnya. Jadi apabila berlaku begini, ramailah orang-orang kampung di sekitar rumah Halimah As-Sa'diyah ini bertanya apa yang berlaku. Jadi Halimah berceritalah mungkin ini adalah karomah barakah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Halimah menyusukannya. Ini tuan-tuan dan puan-puan antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah kepada umat seluruh alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda barakah ini dia sampailah kepada kita dengan adanya Islam, adanya Al-Quran. Itu tuan-tuan kena bacalah, kena baca dan amalkan benda-benda begini. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya pada hari ini saya akan berbicara atau saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan dalam berbagai hadis, berbagai cerita, dalam Al-Quran dan sebagainya. Salah satunya tadilah saya bacakan maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan antaranya adalah dalilnya Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, Aisyah ni menyatakan bahawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran tu adalah akhlak Nabi.
Tuan-tuan tahu tak, anak-anak tahu tak apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah satu kitab suci kepada kita, yang mana kita mengagungkan Al-Quran itu. Tapi Aisyah menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW itu, apa yang ada dalam Quran tu adalah pada Nabi, pada Nabi kita. Dan apa yang disebut yang terbaik dalam Al-Quran itu ada daripada Nabi kita sendiri. Okey. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim. Tuan-tuan, Nabi diutus kepada kita adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maksudnya Nabi akan menunjukkan akhlak-akhlak yang terbaik yang ada padanya kepada kita, dan kita kena ikut akhlak-akhlak tersebut. Kena ikut akhlak-akhlak tersebut. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meliputi sifat dan akhlak mulia seperti malu, mulia, berani, menepati janji, ringan tulang, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, suka tersenyum, jujur, pandai menjaga diri, pemaaf dan berjiwa bersih. Pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW tidak hanya membina aspek tauhid, tetapi juga membangunkan nilai akhlak yang mulia dalam kalangan umat. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap pasal mengenai Nabi, ataupun kita sendirilah, mengenai kita sendiri, ataupun anak bercerita pasal anak-anak sendiri, kalau kita punya akhlak yang terbaik, contoh saja kalau anak-anak mempunyai akhlak seperti suka tolong menolong, suka membantu guru, suka suka membantu, suka senyum, suka bertegur, suka menolong kawan, suka menolong ibu bapa, siapa saja yang ada sekeliling kita pasti akan suka dengan kita. Tak kira siapalah, pasti akan suka dengan kita. Jadi akhlak-akhlak ini boleh memainkan peranan memastikan bahawa orang-orang di sekeliling kita akan pasti suka dengan kita. Cuma di sini juga saya ingin menyatakan tuan-tuan dan puan-puan, Imam Abi Qayyim dalam bukunya Al-Madarij menyebutkan bahawa akhlak mulia tertegak menerusi 4 tonggak utama yang saling menyokong antara satu dengan yang lain. Okey, 4 tonggak itu ialah kesabaran, keberanian, keadilan dan kesucian. Okey, sifat sabar akan membantu seseorang lebih bertahan, menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, sopan santun dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Okey, Nabi bersabda yang bermaksud tidak dikurniakan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari, kisah Bilal bin Rabah diseksa. Tuan-tuan dan puan, bagaimana diseksa supaya dia keluar daripada Islam tetapi dia tetap mempertahankan agama Islam itu dalam dirinya. Okey, ni tuan-tuan dan puan, anak-anak jugalah, pada sifat sabar ni kena tanamkan pada anak-anak. Okey, jangan kita mudah marah. Kadang anak-anak sekarang ni biasanya kalau disuruh oleh mak ayah atau disuruh menjaga adik-adik anak-anak di rumah, dia cepat marah, sebab dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang dia suka. Jadi bila disuruh oleh mak, oleh bapa dia buat kerja, basuh pinggan ke, gosok ambil pakaian ke, dia tak nak lah, dia marah. Dia menunjukkan muka-muka yang tak berapa suka. Jadi kena sabar lah, anak-anak kena sabar. Jangan mudah marah, Okey. Begitu juga dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kalau bergaduh sikit je, nak marah, tak ada perasaan sabar. Jadi kena tanamkan perkataan sabar itu dalam diri kita. InsyaAllah dia akan memberi satu hikmah yang terbaik di hujungnya, dan bila sabar tu banyak benda-benda baik yang akan datang kepada kita, insyaAllah. Okey, yang kedua adalah sifat selalu memelihara kesucian diri. Dapat mendorong seseorang tidak tergelincir dalam perkataan dan tindakan yang merendahkan dan menjatuhkan martabatnya. Okey,
Nabi bersabda yang bermaksud, tinggalkanlah apa yang meragukan dan buatlah yang tidak meragukan. Berkata benar adalah ketenteraman dan dusta adalah keraguan. Siapa yang bercakap benar hatinya tenteram. Okey. Tuan-tuan dan puan, ni adalah satu sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercakap benar. Sebab tu digelar sebagai Al-Amin, Al-Sadiq. Okey. Jadi itu juga yang patut diterapkan oleh kepada kita, pada anak-anak kita. Anak-anak kita, janganlah kita suka bercakap perkara-perkara yang bohong, perkara-perkara yang menipu, yang hanya indah seketika. Indah seketika, tapi di hujungnya nanti diketahui dan kita akan merana. Itu kita akan merana. Jadi anak-anak sekalian, janganlah kita cuba-cuba nak membohong kepada guru kita, pada rakan-rakan kita, pada ibu bapa kita, pada siapa-siapa sajalah. Kadang-kadang tak siap kerja rumah, macam-macam alasan dia bagi. Buku tak bawa lah, malam tadi tertidurlah. Jadi alasan-alasan itu alasan-alasan nak melepaskan diri, melepaskan diri. Padahal dia memang tak buat. Ataupun padahal di rumah tu dia main game. Sekarang ni zaman apa? Macam cakap zaman ICT, zaman game anak-anak ni. Gila dengan game. Jadi janganlah bercakap bohong ataupun tidak bercakap benar. Kalau tak buat, cakaplah tak buat. Jadi cikgu pun tak marah sangat. Kalau tidak, mesti lepas ni dah kena marah dengan cikgu kalau tahu. Jadi tuan-tuan anak sekalian, jangan berbohong dengan cikgu. Okey. Okey, kejap Okey, seterusnya sifat berani. Sifat berani. Sifat berani pula menjadikan seseorang itu kuat menjaga maruah diri, mudah memaafkan dan menerima kemaafan serta ringan tulang. Cuma di sini saya ingin tekankan tentang kemaafan, tuan-tuan. Memaafkan. Okey. Nabi bersabda, maksudnya sayangilah, niscaya kamu akan disayangi, dan maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kisah seorang wanita Yahudi yang melemparkan najis pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad lalu saja di depan rumahnya, dia akan lemparkan najis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tiap-tiap harilah, memang dia benci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila satu hari itu wanita Yahudi itu tidak melemparkan najis kerana dia sakit, Nabi Muhammad datang ke rumah wanita Yahudi itu dan melawatnya wanita itu, menziarahi wanita itu. Jadi Nabi Muhammad SAW ni tahap kesabarannya ataupun tahap kemaafannya sangat tinggi. Walaupun begitu teruk seorang wanita Yahudi melayannya, tapi dia tetap memaafkannya dan sanggup lagi menziarahi wanita tersebut. Okey. Tuan-tuan dan puan juga ni anak-anak sekalian, kita sebagai seorang manusia sepatutnya kena ada sifat pemaaf. Okey. Walaupun maaf ni bukan satu benda yang mudah, tapi kita kena berani memaafkan. Sebab kalau kita tidak memaafkan atau menyimpan dendam dalam diri kita, sebenarnya ianya akan membawa satu natijah atau kesan yang tidak baik pada diri kita. Okey, kita menyimpan sifat dendam. Jadi seelok-eloknya kita memaafkan kawan-kawan kita, guru-guru kita, okey, ibu bapa kita, anak-anak. Jangan simpan dah perasaan dendam ataupun perasaan geram kepada rakan-rakan. Okey, maafkanlah. Dengan memaafkan itu akan mendatangkan satu lagi hikmah yang terbaik untuk anak-anak. Okey, alright. Dan yang terakhir adalah selain itu adalah keadilan. Keadilan pula dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berusaha membetulkan kelakuannya, membantunya untuk menyeimbangkan di antara sikap terlalu berlebihan. Adil bila jadi pemimpin,
kena ada tempatnya lah. Pengawas ke, kalau anak-anak dilantik jadi pengawas di sekolah, jangan kena adil, tak kira kawan ke, bukan kawan ke. Bila bertugas tu kena pastikan lah, pengawas tu kena menjalankan tugas dengan adil. Jangan bila kawan tu datang lewat, lepas jalan. Okey. Tapi bila bukan kawan tu, saman lah. Jangan begitu. Okey, jangan begitu. Okey, kena adil. Adil ni sifat yang perlu dipupuk daripada zaman kanak-kanak dulu. Supaya nanti bila anak-anak jadi pemimpin besar nanti, anak akan biasa sifat adil dan menggunakan kuasa dan sebagainya pada tempat yang betul. Okey, jangan menggunakan kuasa atau tempatnya pada tempat yang salah. Dia akan memberikan satu implikasi yang besar apabila anak-anak tidak menggunakan kuasa yang ada itu pada tempatnya. Okey. Kata-kata hikmah, keadilan itu syurga. Umar Al-Khattab menyatakan bahawa keadilan itu syurga orang yang dizalimi. Dan neraka bagi orang yang zalim. Okey, menyatakan bahawa keadilan itu syurga. Maksudnya orang pemimpin bila dia tidak bersikap adil ataupun siapa saja yang tidak bersikap adil, dia akan menzalimi orang lain. Jadi orang yang dizalimi itu adalah akan dapat syurga baginya. Tetapi orang yang zalim itu neraka. Pemimpin tadilah. Pemimpin tadi ataupun siapa yang ada kuasa tetapi tidak menggunakan kuasa itu pada jalannya, tidak menegakkan keadilan. Jadi pemimpin itu akan masuk ke neraka. Jadi anak-anak sekalian, mohonlah tanamkan sifat adil itu dalam diri anak-anak. Supaya bila besar nanti kita dapat menggunakan sifat adil itu pada tempatnya, pada jalannya, pada suasananya yang betul. Okey. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak sekalian, masa mudah mencemburui kita, mencemburui saya. Okey, sebab saya dia hanya diberikan masa sebanyak 20 minit lah untuk berkongsi mengenai Maulid Rasul ni lah. Tapi sebenarnya banyak lagi benda yang boleh saya sampaikan. Cumanya masanya tidak mengizinkan. Kemungkinan pihak sekolah ada program-program lain yang perlu dijalankan pada majlis ini. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi menyebut saya untuk berkongsi ilmu lah, berkongsi ilmu. Sesungguhnya di luar sana tu, di tempat tuan-tuan ramai lagi ilmuwan-ilmuwan yang tuan-tuan boleh rujuk, minta pandangan dan sebagainya. Saya ni adalah insan kecil saja, insan kerdil saja. Okey, oleh begitu saya mohon, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan tadi yang mungkin tidak banyak benda yang atau perkara yang tuan-tuan dapat, tapi diharap dia memberikan satu manfaat yang besar dan juga pengajaran, dan juga mungkin boleh digunakan untuk diri saya khususnya dan juga diri tuan-tuan dan juga anak-anak sekalian, supaya kita akan berada di satu landasan ataupun berada dalam siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan tiasa Allah memberikan hidayah dan juga panduan dan juga pertolongan kepada kita, dan kita mohon supaya kita dapat dipermudahkan segala urusan, okey, diberikan kejayaan dunia dan juga akhirat. Jadi mengakhiri kalam saya pada hari ini, okey, saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah. InsyaAllah ada masa, ada waktu, kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hafizi bin Miskam atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amalkan dan sampaikan pula kepada orang lain. Seterusnya, marilah sama-sama kita saksikan persembahan multimedia berkenaan dengan aktiviti sambutan Maulidur Rasul yang telah diadakan sebelum ini dan juga link kuis berdasarkan isi ceramah Maulidur Rasul tadi. Dipersilakan.
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني هذا الغلام الطيب الأردني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى Bahan selawat sempena Maulidur Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Aisyah Fazali bin Zulkifli dari kelas 6 Zuhal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika. Aina ya syauqan wali thaibata dan fata iskon fa ataitu ila habibi wahdak ya qal muarifkan. Salli ala Muhammad. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi wa jamil wa kaful Mustafa kalwardina ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Begitulah tadi persembahan multimedia berkenaan dengan aktiviti sambutan Maulidur Rasul yang telah pun diadakan. Dan juga link kuis sempena ceramah Maulidur Rasul yang telah pun disampaikan sebentar tadi. Ustazah harap kamu semua mengambil bahagian dan menjawab semua soalan kuis dengan betul. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung majlis pada hari ini. Dengan itu, majlis ingin merakamkan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Saya, Ustazah Hamimah Zila binti Abdul Razak, menyusun 10 jari memohon maaf anda ada terlacak kata, terlanjur bicara sepanjang saya mengacarakan majlis pada hari ini. Akhir kalam, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.